Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di sidang media apabila beliau mengatakan bahawa tidak terlibat dengan isu jana wibawa. Dan hari ini pula kita melihat di berita bahawa kenyataan itu bercanggah pula, iaitu SPRM anggap Muhyiddin sebagai antara suspek. So kita lihat dan tonton apa kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu ini. Jelaskan juga sebahagian antara lain itu ditanya kenal ke tidak kontraktor. Saya tak kenal, tak pernah berjumpa pun dengan mereka. Nama company pun saya tak tahu. Dia baca dah lah senarai company kami, saya tak kenal siapa. Cuma pasal dah minta supaya kita salurkan, kita cuma tentukan. Jadi itulah antara perkara yang saya dah berikan kerjasama yang agak baik. Mereka pun agak secara berlembut, tak ada macam desakan pasal saya fikir mereka dah tahu latar belakang, tetapi kerana nak minta ini statement dan saya tanya adakah saya suspek, dia kata bukan suspek. Suspek mana mungkinkah saya akan dituduh, cuma saya diminta bantu untuk menjelaskan hal-hal yang telah perlu saya jelaskan tadi. Segala-segala perkara yang lain itu adalah di bawah makluman oleh pihak SPIM. Dan kalau mereka nak tahu lebih lanjut, dan saya dengar mungkin mereka akan panggil Dato' Tengku Zafrul. Itu terserah pada mereka untuk dapatkan penjelasan dan kenyataan. Jadi maknanya itu saja spesifik berkaitan dengan jana wibawa. Tak ada dengan 600 bilion. Langsung dia tak tanya saya. 530 bilion yang ni Perdana Menteri duduk, ataupun 86 bilion ataupun 45 bilion. Hari ini semua orang tahu itu adalah satu tuduhan yang agak serius, tapi terbukti tidak melibatkan. Jadi saya nak jelaskan sini yang itu yang telah maklumkan pada SPRM, saya tidak terlibat. Berarti kata saya tidaklah menjadi orang yang menerus. Saya pun tak kenal siapa mereka yang melibat. Semalam kita dengar Tan Sri Muhyiddin Yassin kata beliau bukan di antara suspek dalam isu ini, jana wibawa ini. Tetapi hari ini kita lihat laporan di media mengatakan SPRM anggap Muhyiddin sebagai antara suspek. Dan daripada itu juga SPRM menyanggah kenyataan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, berhubung dengan siasatan yang mereka jalankan. Di sini juga SPRM mendakwa Muhyiddin adalah antara suspek yang sedang disiasat berhubung isu jana wibawa yang diperkenalkan oleh kerajaan sebelum ini. Ini sebenarnya. Dan kita juga mendengar Tan Sri Muhyiddin Yassin ulang-ulang isu RM 600 bilion. Sebenarnya yang menceritakan isu 600 bilion ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ceritakan, orang tak tahu. Jadi dia nak menunjukkan bahawa apabila menjadi Perdana Menteri dengan sombongnya, dengan bongkaknya menceritakan 600 bilion. Jadi Perdana Menteri pun mengikut kenyataan dia. Apabila Perdana Menteri yang ada hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, cek perkara ini, maka dia lihat daripada 600 bilion ni rupa-rupanya bukan, dan diturunkan lagi. Itu yang sehingga 92.5 bilion yang disesat. Jadi kalau macam inilah perangai Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, putar alam sana, putar alam sini. Macam mana kalau sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri? Akan menjadi Perdana Menteri pembohong, penipu dengan rakyat. Ini yang rakyat lihat. Saya melihat, saya menilai kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana hari ini dipersoalkan oleh SPRM. Saya rasa beginilah. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin rasa Perdana Menteri yang ada hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak betul, memfitnah, baik Tan Sri Muhyiddin Yassin saman. Jangan menunggu, jangan berdiam, jangan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim fitnah, tapi dia mainkan ini fitnah, ini pembohong, tidak pernah saya lakukan. Saman tak buat juga. Jadi telur mana? Telur kalau macam ni. Dia cakap pandai, tapi berbelit-belit. Isu kerosakan negara bukan disebabkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, disebabkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lepas itu dia kata patut bantu rakyat begini-begini. Hutang berlambak yang nak dibayar hari ini disebabkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin lah, menjadi kerajaan pintu belakang. Itu saja sudah mudah. Jadi dia berbelit sana berbelit sini. Di sini juga saya lihat apa kenyataan yang dikeluarkan di media hari ini, mengatakan bahawa Presiden Bersatu itu sekali lagi menegaskan dia tidak terbabit dalam sebarang salah laku
atau penyelewengan dalam inisiatif yang dibuat melalui kontraktor Bumi Putra yang terjejas akibat COVID-19. Dan di sini juga penyiasat SPM juga menyoal yang berhubungan dengan dakwaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa pentadbirannya sebelum ini menyalahgunakan berbilion ringgit uang negara. Selain itu juga Muhyiddin dilaporkan disiasat ke atas beberapa lagi perkara. Dan di sini juga dia mendedahkan berkenaan dengan Tengku Zahrul. Tetapi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zahrul bahwa beliau akan memberi kerjasama dengan SPM dengan isu ini. So inilah kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin. Jadi bagaimana mana kita rakyat ni nak mempercayai orang seperti ini? Dia hari-hari mencuba untuk menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan apa, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dia kemaruk jadi Perdana Menteri. Tetapi satu-satunya Perdana Menteri yang ada di Malaysia ni yang tidak ikut jalan depan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia menjadi Perdana Menteri adalah disebabkan penipuan dalam politik. Kenapa saya kata penipuan? Kerana itu sebab saya selalu ulang-ulang isu langkah Sheraton itu. Dia nak menjadi Perdana Menteri, dia tahu Anwar perlu naik waktu Pakatan Harapan memerintah pada PRU ke-14 itu. Tetapi dia nak cepat, maka dia keluar daripada parti, bergabung dengan dia, dah buat dah kiraan, maka dia rasa cukup dan akhirnya dia buatlah kerajaan pintu belakang. Yang susah siapa? Kita rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin senang, sedangkan akaun bersatu saja sampai ratusan juta. Apalagi akaun orang seperti dia. Jadi sebelum perkara ini lebih lanjut, saya harap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah, sepasaman kita lihat. Dan kita juga belum habis cerita dengan Jana Wibawa ini. Kita akan lihat kalau ada lagi pemimpin lain yang mungkin terlibat. Hanya Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini keluar kenyataan menutupi kesalahan sendiri. Kenapa begitu saya lihat begitu gabrah sekali? Kalau kita tidak bersalah, kenapa nak perlu takut? Dan dia ulang-ulang hal yang sama. Lepas ini dia kata dia tak bersalah. Najib dulu pun kata tak bersalah. Najib dulu pun sumpah laknat. Tapi akhirnya masuk dalam penjara 12 tahun. Dan kita tengok dendanya, kita tengok apa kesalahan. Perkara itu berlaku. Jadi rakyat mahu atau tidak, percaya juga. Ini juga berlaku dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Kenapa dia mempertahankan diri? Kerana dia takut jadi kawan Najib di sana. Mungkin lepas ini kita boleh lihat 3 Abdul di sana. Inilah politik negara kita ini. Siapa suruh rasuah? Siapa suruh salah guna kuasa? Inilah. Jadi mereka berpolitik, mereka kemaruk dengan kuasa sehingga kan menyusahkan rakyat. Itu yang saya kata juga bahwa akaun bersatu nih sampai 300 juta. Rakyat angkat bendera putih. Tak ada makan. Tetapi parti bersatu kaya. Tak tolong rakyat. Lepas itu pilihan raya baru keluar duit. Begitu juga PAS. PAS waktu jadi kerajaan. Waktu kerajaan yang ada. Orang dalam COVID. Kenapa PAS tak sedekah? Kenapa PAS tak bagi bantuan? Tetapi pilihan raya ada pula dia bersedekah. Ada pula duit. Inilah isunya. Jadi kita lihat politik negara kita ini banyak pembohongnya yang dimainkan isu perkauman, isu agama. Jadi hari ini mereka berebut kekuasaan itu dengan menjualkan isu kaum dan agama ini kerana mereka dah tak ada jalan lain. Kalau mereka tidak lakukan itu, mereka tidak ada jalan untuk ke rakyat ataupun kepada kaum lain. Maka hari ini mereka nak ambil hanya undi Melayu untuk mereka menang. Mereka dah tak ada jalan dah. Rakyat lain dah tak percaya. Jadi harapan mereka, orang-orang Melayu percayalah kalau dia main isu agama, main isu perkauman ini, dia hanya nak menutupi diri dia. Jadi bayangkan kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan hari ini, apa akan terjadi lagi? Bagaimana hutang negara? Mereka tidak tahu untuk mengurus takbirkan hutang negara. Lepas tu salahkan Tengku Zahrul. Senang saja saya nak jawab. Yang lantik Tengku Zahrul jadi senator siapa? Anwar Ibrahim.
Datuk Seri Najib, Ismail Sabri, siapa lagi? Tun. Bukan. Yang lantik Tengku Zafrul adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun Tengku Zafrul berada dalam kerajaan yang hari ini, tetapi kalau Tengku Zafrul bersalah, kamu yang lantik. Itu saja. Tiba-tiba banker pergi letak dalam Menteri Kewangan. Dipertikaikan juga oleh rakyat waktu itu. Tapi apa hujah rakyat? Kerana ahli parlimen dah pun dilantik, dah pun menang PRU ke-14, kuasa rakyat tak ada. Hari ini, apabila dia berhujah menggunakan kuasa rakyat, ceritanya, hakikatnya, kuasa dia sendiri. Jadi tak payah nak menipu rakyat lah. 5 tahun, datang lagi menipu rakyat. Itulah dia, pemimpin kita. So itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.